Hai, bersama saya Zik Rohaizat dan kali ini kita dalam segmen My Sukan Hangout edisi Sukan C dan di sebelah saya tetamu undangan istimewa untuk kali ini Cheong Jun Hong, bekas atlet terjun negara. Hai Jun Hong, apa khabar? Hai, saya sangat baik. Dari mana tadi? Dari rumah? Ya. Okey. So Jun Hong, hari ini kita akan berbicara sedikit sebanyak tentang karier Jun Hong terutamanya dalam tamasya Sukan C itu sendirilah. So daripada situ kita akan kongsikan kepada penonton dekat luar sana macam mana kita compete dalam Sukan C dan sukan-sukan yang lain. Okey, berbalik kepada itu saya nak tanya soalan yang pertama untuk Jun Hong. Macam mana Jun Hong bermula dalam sukan terjun ni sendiri? Detik permulaan Jun Hong masuk dalam sukan terjun. Sebenarnya bukan saya yang pilih. Malaikat adalah seorang jurulatih dari China. Dia datang ke sekolah rendah saya dan mengadakan satu talent ID. Dan saya adalah salah seorang budak-budak yang terpilih lah. Ya. Okey. So maksudnya dari itu tahun bila? Masa tu 1999. 1999. So sampai 2022, ya betul, lebih kurang 22 tahun penglibatan tu, lama tu. So daripada situ, masa Jun Hong bermula, adakah pernah Jun Hong terfikir tak apa nak jadi sampai level atlet berkelas dunia ni? Maksudnya apa yang Jun Hong dah sampai hari ni? Masa bermula tu memang tak terfikir nak sampai ke tahap inilah. Cuma parents pun rasa bolehlah bagi nak boleh pergi like join macam co-curriculum. Dan dari masa tu like step by step lah. Pun step by step sampai ke masuk national team. Lepas tu so daripada maksudnya daripada Perak pergi ke Sekolah Sukan Bukit Jalil and then seterusnya lah naik sampai ke hari ni. Nampak? Bukan senang untuk kita jadi atlet naik, maknanya step by step. Okey, maksudnya bila you dah bermula tu, kita sedia maklum juga Jun Hong adalah pemenang 6 pingat emas dan 1 pingat gangsa dalam tamasya Sukan C itu sendiri. Jadi dalam 6 emas dan 1 gangsa tu, adakah Jun Hong rasa mana tamasya yang paling dekat di hati? Saya rasa bagi saya semua edisi Sukan C pun agak masih boleh ingat lagi, macam baru berlaku semalam. Tapi yang ada a few times that saya ada mengalami kecederaan. Which is the first time saya masuk SEA Games, compete kat SEA Games tu 2003. Which is sama juga Hanoi, Vietnam. Betul. Dan saya I broke my wrist. Dan masa itulah saya pun ingin bertanding. Masa tu dalam acara apa? Acara 10 meter platform. 10 meter platform. Okey, so maksudnya first time compete dalam Sukan C je dah cedera. Tapi she's a fighter. Okey. Bercakap mengenai kecederaan, semua orang mungkin nak tahulah sebagai seorang atlet terjun tu, boleh tak diorang ni pilih acara dia? Maksudnya adakah kena berbincang dengan jurulatih ataupun boleh decide, okey aku nak compete dalam 1 meter papan anjal ataupun 3 meter ataupun 10 meter platform? Kebiasaannya acara-acara tu akan dipilihlah oleh jurulatih mengikut kelebihan setiap atlet. Macam saya, masa saya kecil tu, dia rasa mungkin saya lebih sesuai untuk masuk acara platform. So saya akan dia akan arrange saya masuk ke acara platform. Sebab papan anjal dengan platform adalah acara yang lain. So benda-benda yang perlu pun lain-lain sikit. Maknanya different acara, of course kita ada different cabaran dan different requirement lah. Maksudnya kalau 10 meter tu ada syarat ketinggian ke apa? Tak adalah. Tak adalah. Tapi lebih baik yang maybe semua orang tahu mungkin kecil, jangan kecil, comel. Kecil, comel 10 meter. Besar-besar sikit 3 meter. Tapi saya pernah masuk acara kesemuanya. Which is 1 meter papan anjal, 3 meter papan anjal dengan 10 meter platform pun saya pernah. Okey, favorite? 10 meter platform lah. 10 meter platform. Daripada situlah Jun Hong dapat juara dunia lah, 10 meter platform. Okey, untuk sampai ke tahap juara dunia itu juga, Jun Hong telah melalui beberapa siri kecederaan. So kita nak tahu dan saya diberitakan daripada beberapa siri kecederaan itu juga hampir meragut karier Jun Hong tu sendiri. Boleh kongsi tak? Bagi saya rasa
setiap atlet ada kecederaan, ada sangat biasa, perkara yang sangat biasa lah. It's just that macam mana kita boleh adapt, lepas tu macam mana nak overcome dan breakthrough. To be honest, saya ada banyak kali lah, which is setiap kali saya mungkin training tak elok ke, mengalami kecederaan ke, sakit sangat ke, pun ada fikiran macam why not saya just let go dan tak nak buat lagi dah. Tetapi it's okay not to be okay sometimes. So saya akan bagi sendiri cool down sekejap, chill, lepas tu fikir balik kenapa saya start at first dan dah sampai ke tahap ni kan, why not kita macam don't give up so easily. Betul. Mungkin kita boleh cuba lagi, mana tahu ada rezeki lain. Betul. So it's okay to not be okay. So tak apa, setiap kali kalau anda di luar sana yang mana atlet-atlet hari ni kalau rasa mengalami kecederaan, itu bukanlah penamat ya. Ya. Okey. So Jun Hong telah memenangi kejuaraan, banyak kejuaraan. Sebab saya pun tanya tadi sebelum recording, dia kata saya pun dah tak teringat sebenarnya, banyak sangat kejuaraan yang Jun Hong dapat. Tapi kalau kita tengok di tahap yang tertinggi, which is Olimpik dan kejohanan dunia, saingan terbesar akan datang daripada negara tembok besar China. So apa Jun Hong tengok, apa bezanya atlet diorang ni dengan atlet kita? Of course, negara China mereka budak-budak start awal. Mungkin umur 3-4 tahun dah start untuk explore dalam sukan diving ni. Dan kelebihan diorang adalah ramai dalam negara mereka boleh join sukan ni. So negara China pun negara yang besar. So banyak pilihan dari segi atlet. So saya rasa satu lagi adalah sebab mereka ada persaingan sendiri, which mereka boleh adapt stress tu, pressure tu. So when they keluar untuk pertandingan di antara bangsa, so maybe diorang boleh dapat kawal dengan baik dari segi mental ke, dari segi pressure ke, ya. Dan of course lah, saya rasa paling penting sekali adalah train hard. Betul. Sebab apa yang membuatkan saya kagum lah kalau tengok daripada atlet daripada negara-negara macam China ni, umur memang sangat muda. Tapi diorang boleh, maksudnya tahan dari segi tekanan kan. Umur 12 tahun dah compete dalam temasya yang terbesar, yang tertinggi. Tapi dia macam inilah. Okey, kalau Jun Hong ni boleh kita santai-santai minum dulu. Sebab and then saya nak bagi tahu dalam Temasya Sukan SEA kali ini juga yang berada di Vietnam, skuad terjun negara telah memenangi 8 pingat emas. Kita dah mencapai sasaran. Kalau kita tengok daripada segi pencapaian 8 pingat emas itu juga adalah sesuatu yang tak mustahil sebab Malaysia dikenali sebagai raja terjun dalam level Sukan SEA itu sendirilah. Okey, sepanjang penglibatan Jun Hong lah dalam 22 tahun karier sebagai atlet ni, kita boleh tengok di hujung-hujung karier Jun Hong kita dilanda dengan pandemik COVID-19. Apa Jun Hong nampak, maksudnya adakah benda tu membuatkan sedikit sebanyak mengganggu dan membawa kepada persaraan tu sendiri? Tak juga. Saya rasa pandemik ni yang mungkin buat orang rasa kelang kabut sikit, nervous sikit. Padahal saya rasa kita masih boleh training tu adalah sesuatu perkara yang cukup baik dah. Sebab kita boleh ada bubble training camp kat dalam Majlis Sukan Negara. So saya rasa itu adalah satu inisiatif yang sangat bagus lah. Dan of course yang saya rasa kekurangan adalah kita tak boleh pergi ke luar negara untuk mengadakan sesi latihan. Ya. So maksudnya di awal pandemik tu memang training dekat rumah, dekat asrama ke macam mana? Ada 3 bulan yang kita tak boleh keluar tu, memang kat rumah aje. Kat rumah so agak down lah ke macam mana? Ada sikit down jugalah sebab macam acara diving ni dia lebih ke sukan teknikal sikit. So kalau you nak workout kat rumah tu je memang tak cukup. Kita perlukan fasiliti yang lebih profesional. Yalah, 3 bulan. I think semua dekat luar sana kita pun melalui tempoh yang sama. So daripada kacamata seorang atlet tu, kita nak tengoklah apa yang mereka rasa, apa yang mereka lalui dalam waktu-waktu pandemik tu sendiri. Tapi saya rasa itu bukan sesuatu perkara yang boleh diambil kira kalau performance kurang ke apa ke, sebab bagi saya rasa setiap atlet dari setiap negara pun mengalami perkara bukan yang sama. Alasan lah. Bukan alasan. Saya rasa
mental lah. Mental sendiri yang kena kuat. Dan kita memang kena tabah lah. Dan kita kena firm kita punya goal kat mana tu. Kena tabah dan kena kuat. Okey, membawa kepada soalan saya yang agak tricky sikit lah. Mungkin ramai dekat luar sana nak tahu. Bila tengok atlet terjun ni, diorang ni 100% ataupun full time jadi atlet, tak ada life diorang. Maksudnya, adakah seorang atlet tu dibenarkan untuk mempunyai pasangan? Adakah tak dibenarkan untuk berkahwin ke? Macam mana? Saya rasa boleh je. Janji, tak kira you single ke, couple ke, kahwin ke, janji jangan kacau training, latihan dengan competition. Janji you sendiri boleh control emosi, boleh control apa-apa je lah expect. Mungkin you gaduh ke dengan pasangan apa ke. Janji jangan latihan tu jangan diganggu lah. Betul. Jadi ingat korang kat luar sana tu, ini bukan alasan kalau yang mana ada cita-cita nak jadi atlet tu, rasa macam aku kalau jadi atlet tak boleh balik raya, tak boleh kahwin, tak boleh itu, tak boleh ini. Tak, Junhong dah explain dah. So bukan alasan. Start hari ni kita try berlatih. Tapi kalau ada pertandingan sebelum raya ke selepas raya tu, kita pun kena bersiap sedia lah. Betul, mental lah. Mental bersiap sedia that kita memang susah nak balik kampung. Betul. So 22 tahun ni berapa kali je balik raya? Tak pernah kira. Tapi ada a few years back to back kita sebab pertandingan diving ni dia banyak start masa awal tahun. So Chinese New Year pun tak dapat balik rumah. Betul. Itu dah maknanya dia jatuh pada waktu-waktu perayaan ni lah. Tapi dah biasalah sebab saya rasa saya tahu apa yang saya nak tu. Maknanya bila you dah jadi atlet ni, perayaan, keluarga tu bukan tak penting, tapi dia dah jatuh nombor 2 lah kan. Maksudnya apa yang you nak, kita akan cuba untuk capai. Baiklah, kita ke soalan yang terakhir untuk Junhong. Sepanjang 22 tahun bergelar atlet ni, apakah pengajaran ataupun something yang Junhong dapat belajar, dan kalau boleh Junhong nak kongsikan kepada atlet-atlet muda dekat luar sana untuk diorang jadikan pengajaran atau pelajaran? Saya rasa yang paling penting sekali adalah tabah. Kita memang jangan senang nak putus asa. As long as you ada dream, nak achieve the dream, so kita kena tabah lah dan kita kena kuat. Which is kalau kita ada mengalami kesukaran, kecabaran ke, itu memang perkara yang sangat biasa bagi setiap atlet, bagi saya. Tak kira tak boleh balik raya ke, mungkin sendiri mempunyai kecederaan ke, saya rasa itu adalah masa-masa yang kita, memang macam it's a testing lah, it's a test for us. So saya rasa as long as you break through, you overcome, itu adalah satu perkara yang sangat cantik. It's a macam bunga yang layu, lepas tu dia macam berbunga balik. So it's actually an experience that orang luar mungkin tidak merasai itu. Tapi kalau you can overcome it and break through, satisfaction tu adalah benda yang memang tak ada semua orang dapat, dan the joy is more than, it's like oh wow, tak sangka kita boleh memang capai dan melepasi segala cabaran. So just jangan senang nak give up. As long as you have a dream, you have a goal, just go for it. Don't give up. Junhong pun dah berkata pujangga tadi, kalau bunga yang ni boleh mekar kembali. Nampak? Saya pun tak pernah terfikir untuk cakap macam tu kan. Saya rasa kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih Junhong kerana sudi untuk jadi tetamu jemputan dalam episod Hangout edisi Sukansi inilah. Dan saya nak bagi tahu untuk jutaan terima kasih juga kepada penaja lokasi kita, Bike and Beans Cafe yang terletak di Menara KBS Putrajaya. Jadi sekian saja Junhong, ada kata-kata akhir nak pesan ke dekat mana untuk follow ke social media? Bagi atlet negara Malaysia, nak wish all good luck and all the best in your future. Lepas tu bagi penyokong-penyokong saya selama ini, saya rasa sangat terharu dan memang sangat gembira, which is all the time anda semua telah menyokong saya selama inilah, dan saya juga harap bolehlah menyokong lagi menyokong saya lagi untuk my future life. So saya nak Junhong nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan continue untuk sokong Malaysia lah.
Baiklah, terima kasih Jun Hong dan terima kasih juga kepada semua penonton. Dan kalau boleh, yang mana penonton Jun Hong tu, support juga kita My Sukan TV, kongsikan juga rancangan ini kepada semua sedara semua. So dan dalam masa yang sama saya juga ingin sampaikan kata-kata selamat berjuang kepada baki atlet Malaysia yang berada di Vietnam sekarang. InsyaAllah kita akan cuba untuk capai sasaran peringkat emas. Sekian sahaja daripada saya, Zik Rohaizat. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Jumpa lagi. Jumpa lagi.